Okey, seterusnya kita nak tengok pencemaran terma. Pencemaran terma. Okey, untuk pencemaran terma ni pun cikgu dah mudahkan untuk awak. Okey, contohnya. Okey, yang ni kita tengok pencemaran terma. Okey, pencemaran terma berlaku di dalam air. Tak payah tambah apa-apa, just tulis macam tu, berlaku dalam air. Berpunca daripada haba yang dibuang ke dalam air. Bagaimana ia berlaku? Bagaimana dia berlaku? Ada dua kaedah bagaimana pencemaran terma ni berlaku dalam air. Okay, kita tengok yang pertama. Awak tuliskan ayat ataupun perkataan yang cikgu dah gariskan dengan warna hijau. Okay, kita tengok pencemaran terma. Okay. Ada 2 poin kat situ. Okay. Air digunakan sebagai ejen penyejuk. Maksudnya air ni diambil air daripada sungai ataupun air daripada tasik ataupun kolam, apa-apa saja sumber air. So kilang tadi akan ambil sedut air tadi daripada sungai ataupun kolam dan dimasukkan ke dalam kilang mereka ikut saluran, dan air ini digunakan sebenarnya untuk menyejukkan generator di dalam kilang industri dan juga jana kuasa elektrik. Okay. Dia ambil air daripada kolam, daripada sungai, dia bawa masuk ke kilang dia. Air itu digunakan sebagai ejen penyejuk, menyejukkan mesin-mesin kat dalam kilang dia tadi. Okey? Sebab air kan boleh menyerap haba. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tu, air ni jadi panas lah sebab air ni dah menyerap haba. Okey? Air panas yang terhasil daripada generator dalam kilang ni tadi kemudian akan disalurkan kembali masuk kat dalam sungai ataupun tasik. Dan akibatnya air yang panas ni menyebabkan kolam ataupun sungai tadi pun menjadi panas juga. Jadi haba daripada air yang dikeluarkan daripada kolam tu akan tersebar masuk ke air sungai dan seterusnya menyebabkan air dalam sungai tu keseluruhannya menjadi panas. Ya? Okey, yang ni sebab ni masukkan dalam nota tadi. Okey, bagaimana berlaku? Ada 2 poin. Okey, kesan buruk. Kesan buruk akibat daripada pencemaran terma ni ada 1, 2, 3. Tolong salinkan ayat yang cikgu dah gariskan dengan warna biru. Okey, kesan buruk ada 3. Kita tengok kesan buruk dia. Kesan buruk dia. Ni dia. Ada 3 tu. Cikgu dah kurung-kurungkan. Okey, yang pertama. Yang pertama, kesan yang berlaku akibat daripada pencemaran terma menyukarkan kemandirian hidupan akuatik. Menyukarkan, saya ambil ayat yang bawah tu terus ya. Menyukarkan kemandirian hidupan akuatik. Maksudnya menyukarkan hidupan akuatik lah. Survival. Jadi hidupan akuatik kat dalam tu susah nak survive. Sebab sambung, bila suhu air meningkat, kandungan oksigen terlarut dalam air tu akan berkurang. Semakin air tu panas, oksigen kat dalam air tu makin kurang. Okay, yang pertama, kesan buruk yang pertama. Okey. Kesan buruk yang kedua. Okey, ambil yang seterusnya tu, yang kurungan yang kedua tu. Okey, kesan buruk yang kedua, mengganggu proses biokimia. Proses biokimia ni proses tindak balas lah. Mengganggu proses biokimia, tindak balas kimia di dalam organisme akuatik. Kerana biasanya ikan dan haiwan akuatik yang lain hanya boleh hidup dalam julat suhu yang tertentu saja. Dia tak boleh terlalu panas sangat. Kalau tidak, dia boleh mengganggu semua tindak balas dalam organisme akuatik ni tadi. Sebagai contoh, peningkatan suhu air dapat menyebabkan telur ikan berkemungkinan menetas lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Ataupun gagal menetas terus. Telur ikan tu kalau dia menetas lebih awal daripada masa yang sepatutnya, telur tu akan rosak lah.
ataupun langsung tak boleh menetas. Okey. Itu yang poin yang kedua. Okey. Dia mengganggu proses biokimia. Yang ketiga, ambil yang kurungan tu, dapat menyebabkan kematian serta-merta. Cuba tengok gambar Raja foto 10.4 tu. Ikan mati disebabkan oleh peningkatan suhu air sungai. Bagi organisme, contohnya, bagi organisme seperti alga, organisme seperti alga iaitu lumut-lumut hijau ni, suhu yang lebih tinggi akan menggalakkan pertumbuhan alga tadi. Jadi alga ni dia sesuai tumbuh dalam air yang bersuhu agak tinggi. Jadi dia jadi banyak. Bila alga ni banyak, alga ni akan bersaing dengan hidupan kat dalam sungai tadi untuk mendapatkan oksigen. Jadi kita kata nilai BOD-nya adalah menjadi tinggi. Kan, alga-alga ni dia pun guna oksigen. Bila dia banyak, dia pula bersaing dengan ikan-ikan ataupun hidupan akuatik yang ada dalam sungai tadi. So masing-masing sangat bersaing untuk dapat oksigen. So kita katakan nilai BOD tinggi. Jadi bila dah persaingan ni berlaku, mungkin ikan ni tak dapat cukup oksigen dan ikan ni boleh mati. Okay. So ada 3 kesan buruk daripada pencemaran terma tadi. Saya nak awak ambil poin ni dan salin semula supaya kita lebih senang nak baca nanti. Okay. Sebab nota dalam buku teks ni dia tak tersusun elok. Jadi kita susun balik semula supaya kita senang nak refer. Okay. Seterusnya, habis pencemaran terma, kita tengok pencemaran bunyi. Untuk pencemaran bunyi, saya dah siapkan macam ni. Punca pencemaran bunyi tu ambil perkataan yang cikgu gariskan dengan warna purple. Punca dia. Bunyi kenderaan, aktiviti pembinaan, mesin pertanian dan industri serta bunyi muzik yang kuat daripada majlis keraian. Itu punca dia. Seterusnya kesan buruk. Tulis balik perkataan yang cikgu gariskan dengan warna merah. Kesan buruk boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, stres, penyakit kardiovaskular, itu penyakit yang ada kaitan dengan jantung dan salur darah, dan juga kemurungan dan juga sakit kepala. Ini pencemaran bunyi. Simple saja ya. Dan seterusnya, dah habis tentang pencemaran tadi. Kita tengok pula ancaman yang seterusnya adalah ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey. Yang terakhir, ancaman alam sekitar boleh menyebabkan ledakan pertumbuhan populasi manusia. Yang ni pun cikgu dah mudahkan nota untuk awak. Okey, ledakan pertumbuhan populasi manusia maksud perkataan ini, awak salinkan balik perkataan yang cikgu dah gariskan dengan warna hijau. Okey, apa dia? Ledakan pertumbuhan populasi ialah peningkatan jumlah manusia yang tinggal di sesuatu kawasan. Maksudnya, populasi manusia tu berlaku dengan sangat pesat. Cepat-cepat bertambah. Okey, itu maksud dia. Ledakan pertumbuhan populasi manusia ini akhirnya boleh menyebabkan penyahutanan, kehilangan biodiversity dan juga pemanasan global. Sebab apa boleh berlaku penyahutanan semua ni? Sebab tolong salin balik perkataan yang cikgu gariskan dengan warna purple. Sebab betul. Salin balik perkataan warna purple. Sebab kawasan hutan ditebang bagi menyediakan penempatan, untuk pembangunan,
kawasan pertanian dan kemudahan. Kemudahan tu contohnya seperti jalan raya lah nah. Dan kemudahan kepada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kan? Jadi bila ada ledakan populasi manusia, kita terpaksalah tebang pokok. Okey? Kita terpaksa tebang pokok. Jadi pokok tadi ditebang mungkin untuk penempatan, pembangunan dan yang macam tadi tu lah. Kan yang kita gariskan dengan warna purple tu. Okey. Yang kedua, boleh menyebabkan sumber air mentah dan bekalan air bersih tidak cukup. Okay. Ini menyebabkan sumber air mentah dan bekalan air bersih tidak cukup akibat pertambahan manusia yang terlalu banyak tadi. Tak cukuplah sumber air. Dan nombor 2 tak ada masalah. Awak je salin je apa yang saya salin kat sini. Dan yang ketiga, menyebabkan pencemaran. Contohnya, sisa air kumbahan. Yang ni je salin saja. Okey? Jadi kita dah habis dah sebenarnya untuk 10.1. Okey. Kita tengok sini sekejap. Kita tengok sini. Penduduk di Malaysia dianggarkan sebanyak 32.6 juta orang pada tahun 2019 dengan kadar pertumbuhan penduduk 0.6% tahun. Okey, jadi mungkin pertambahan populasi yang sangat cepat lah, ya. Okey, ni yang dimaksudkan dengan ledakan populasi manusia ni, pertambahan penduduk yang agak ketara sangat. Okey. Jadi kita dah habis dah 10.1.